Betul lah. Kenapa tu kan pakai handphone. Mana ada. Tak ada nak bagi. Betul lama dia. Tapi kau juga online ni. Online ni. Kunci. Tu lagi, minta. Tak boleh, dia tak accept. Siapa yang dia tahu? Ha? Yang dia tahu? Cari lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lawa nata'allama wa ta'allim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a wa ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umum kita dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Pengerusi, ahli Jawatankuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, mukminin mukminat, seluruh umat baginda, seluruh pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan sebagai hamba yang mana bertuhankan Allah Subhanahu wa taala
dan juga umat yang bernabikan Nabi Muhammad SAW. Inilah nikmat paling terbaik tuan-tuan. Nikmat hidup menjadi umat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa kita minta. Kan? Maka insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kita bersyukur di atas anugerah Nabi kita SAW ini, maka kita juga bincang berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim betapa syukurnya kita apabila dikurniakan satu anugerah yang sangat hebat ini. Allah rakamkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulah, yang mana Allah taala telah utuskan kepada mereka manusia tersebut seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka juga, yatluna 'alaihim ayatihi, yang mana tugas rasul tersebut mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, nabi kita juga datang untuk tujuannya membersihkan jiwa-jiwa kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, juga nabi diutuskan, Allah utuskan nabi untuk ajarkan kitab-kitab ayat Quranul Karim wal hikmah, dan juga ilmu-ilmu yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, sekalipun kamu sebelum ini dalam keadaan sesat yang nyata. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat kalau apabila tidak membincangkan berkenaan dengan nabi, maka umat akan semakin jauh dengan Allah taala. Kita bincang bab nabi ni tuan-tuan, di antara perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin, para ulama tuan-tuan, kalau masuk mereka ni bukan hanya tunggu bulan Ramadan saja, tapi masya-Allah kalau bulan Rabiul Awal ni ataupun Rabiul Anwar, Rabi' ni mekar, subur, Anwar dengan cahaya-cahaya kenabian, ataupun Rabiul Qulub, bulan untuk kita nak segarkan hati kita, insya-Allah ingat balik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umat sudah lupa nabi, bermakna mereka juga kemungkinan besar lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat ini ada cinta perasaan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah automatik akan cinta kepada Allah taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada anak, kepada ibu ayah, allimu auladakum thalatha khisalin, wahai ibu, wahai ayah yang ada anak-anak ni, kita semua sebagai ibu, sebagai ayah, allimu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Bila nak ajar ni maksudnya ibu dan juga ayah kena ada juga. Kalau tidak ada benda ni, macam mana dia nak ajarkan kepada anak dia? Pertama sekali Nabi suruh apa? Ajar kepada anak-anak, hubbi nabiyikum, ajar supaya cinta kepada nabi kalian. Maksudnya ayah dan juga ibu kalau dia nak ajar anak-anak cinta, dia pun kena ada cinta dekat nabi. Kenapa nabi tak kata ajar anak-anak ni cinta Allah? Kan yang tu yang lebih utama lagi. Tapi nabi kata ajar anak-anak kalian ni cinta Allah, cinta nabi kalian. Kerana para ulama mengatakan mustahil orang yang cinta nabi dia juga akan benci kepada Allah Taala, mustahil sama sekali. Kerana orang yang cinta nabi pasti dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak bincang sikit tentang kelahiran agung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami pernah mengatakan bahawasanya kullu ma hadasa fil Islam yu'tabar far'u minhu. Setiap apa yang berlaku dalam Islam ini, sama ada kita dianugerahkan Islamnya, kita dianugerahkan Al-Qurannya, kita dianugerahkan berjihad di jalan Allah Ta'ala ke, kita dapat bersedekah ke, kita dapat hari raya ke, Adil Fitri, Adil Adha ke, kita dapat anugerah Lailatul Qadar ke, itu semua merupakan cabang-cabang daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Kalau Nabi tidak lahir, maka semua itu tidak dapat. Sebagian kata para ulama. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal? Kenapa tak lahir pada bulan Ramadan? Dia disebutkan bahawasanya Nabi tidak perlu tumpang. Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulu bagi segala bulan. Mulia bulan Ramadan. Maka Nabi tak perlu tumpang benda yang mulia untuk Nabi jadi mulia. Tapi Nabi lahir pada bulan yang dianggap biasa saja, ketika itu sebut bulan Rabiul Awal. Tapi Rabiul Awal ni jadi mulia disebabkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan dalam masa yang singkat ini kita nak sebutkan sikit beberapa maklumat
berkenaan dengan hari kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, seperti mana yang pertama kita sedia maklum, Nabi kita lahir pada 12 Rabiul Awal. Ini pandangan yang masyhur dipanggil. Ada para ulama mengatakan Nabi lahir pada 7, 8, ada kata 11, ada kata 17. Tapi 12 Rabiul Awal ni ialah tarikh yang masyhur di kalangan para ulama yang pilih. Kemudian tuan-tuan, tahun gajah. Kita sedia maklum kenapa disebut sebagai tahun gajah, nanti kita cerita. Kemudian kalau kita lihat pula, ini bulan Rabiul Awal, bulan Hijri. Kalau bulan Masihi bertepatan pada berapa bulan tuan-tuan? 20 April. Ada yang lahir bulan 20 April tak? Itu tarikh Nabi kita SAW lahir. Tahunnya berapa? 571 Masihi. Itu 20 April bulan 4. Mengikut kalender Masihi. Kalau Hijri 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Kemudian kenapa tadi kita sebut Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah? Kenapa? Karena ketika mana peristiwa tentera Abrahah datang menyerang Kaabah. Jadi ketika itu, selepas mana peristiwa gajah tadi itu datang menyerang Kaabah, 50 hari ataupun 55 hari mengikut sebagai riwayat, maka Nabi kita SAW lahir selepas daripada peristiwa tersebut. Maksudnya lepas dekat-dekat dengan 2 bulan selepas mana peristiwa serangan bergajah, Nabi kita SAW lahir. Itu dinamakan sebagai apa? Sebagai tahun gajah. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga dalam bab ini juga, kita sedia maklum bahawasanya Nabi kita SAW dilahirkan di Mekah. Dan ini dia kata para ulama, Al-Imam Sam'ani mengatakan bahawasanya ini juga termasuk di kalangan tanggungjawab ibu dan juga ayah untuk cerita kepada anak-anak ni asas tentang Nabi. Kita ada anak tuan-tuan, kita ada anak, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu kena cerita ke anak-anak ni pasal Nabi kita SAW. Cerita dekat Nabi, Nabi kita nama Muhammad. Nabi kita ni lahir di mana? Lahir di Mekah. Satu tuan-tuan. Itu di antara kewajipan tuan-tuan. Ini asas. Yang kedua kena cerita ni, Nabi kita SAW diangkat menjadi Rasul ketika mana umur 40-an. Dan yang ketiga kena beritahu ke anak-anak bahawasanya Nabi kita SAW disemadikan ataupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebagai yang keempat mengatakan bahawasanya kena cerita juga dekat anak-anak kita bahawasanya Nabi kita SAW lahir kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Kulit Nabi dekat dunia itu tuan-tuan putih kemerah-merahan, musyarrabun bil humra. Manakala kalau di akhirat itu di dunia, nanti kalau di akhirat pula kulit Nabi kita SAW ni tuan-tuan jadi apa? Putih kekuning-kuningan. Karena apa yang kita makan dalam syurga kelak tidak akan memberi kesan. Makan dekat syurga makan sepuas-puasnya. Kalau kita makan ni dia bentuk darah dan sebagainya, daging. Tapi makan dalam syurga tidak bagi kesan. Sebab tu kulit Nabi dalam syurga dia jadi putih kekuning-kuningan. Maka Nabi SAW dikumpulkan warna kulit yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, dari Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala sebutkan apa? Man i'taqada, siapa yang beranggap ataupun beriktikad bahawasanya Nabi SAW ini diciptakan sebaik-baik manusia, dia anggap, dia i'tikad dalam hatinya bahawasanya Nabi kita ni merupakan yang terbaik, fahuwa min tamamil iman. Tu dia, masya-Allah, itu termasuk kesempurnaan iman. Cantiknya Nabi kita SAW, ka'annaka khuliqa ma tasha', kata Sayyidina Hasan bin Sabit, seakan-akan wahai Rasulullah engkau diciptakan seperti mana engkau suka. Macam ada ketelung, Nabi pilih hidung nak macam mana, pipi nak macam mana, mata nak macam mana, bulu kening nak macam mana. Itu semua dibincangkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Banyak kitab-kitab Syama'il. Jangan kita terkenal ni Imam Syama'il, Imam Tirmizi lah, riwayat Imam Tirmizi, Imam Baghawi, banyak lagi Syama'il Muhammadiyah. Nabi kita SAW lahir tuan-tuan, beza di antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kita SAW, bezanya 576 tahun. Tapi kalau orang Arab mereka akan sebutkan dengan bilangan genap terus. Kalau orang tanya Nabi kita SAW lahir, beza dengan Nabi Isa dengan Nabi SAW tempoh bila, mereka akan sebut 600 tahun. Dalam tempoh ni tuan-tuan disebut sebagai apa tuan-tuan? Ahli fatrah. Ahli fatrah iaitu mereka yang hidup yang tidak diutuskan Nabi kepada mereka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
Golongan-golongan macam ni semua selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazabkan mereka. Siapa mereka ni? Termasuk mereka ini ialah ibu ayah Nabi kita SAW, datuk nenek moyang Nabi SAW. Semuanya akan selamat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan nas daripada Al-Quranul Karim. Kan? Tuan-tuan, kalau kita lihat pula dari bahasa sudut masa. Kalau kita sedia maklum, masa Nabi lahir bila, tuan-tuan? Sebelum subuh. Nabi lahir, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isyaratnya sebelum subuh ni? Kata Habib Kazim hafizahullah taala wa ra'a, saya dengar daripada Habib Kazim mengatakan bahawasanya sebelum subuh tersebut ialah 16 minit sebelum subuh. Jadi kita hari apa ni, tuan? Hari Selasa, kan? Selasa 12 Rabiul Awal. Selalu kita dipesan oleh guru-guru kita ni, biar ada perasaan kita dengan Nabi ni SAW. Macam mana perasaan biar ada? Kalau boleh 12 hari Selasa, maksudnya Isnin malam Selasa, kan? Isnin malam Selasa kita nak datang ni. Berapa hari lagi dah? Ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari lagi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah para muhibbin, orang-orang yang ada cinta, mengaku cinta ni, mereka ni kalau nak masuk bulan Rabiul Awal membuat-buat hati tu. Pasal apa, tuan-tuan? Nak target jumlah selawat yang mana aku mesti target nak sampai. Apatah lagi kalau masuknya 12 Rabiul Awal, lagi mereka ada target. Maka kata para ulama, kalau kita yang lemah ni tak boleh nak sambut buat persiapan sebelum masuk Rabiul Awal lagi. Kalau boleh sebelum masuknya 12 Rabiul Awal tersebut, iaitu sebelum subuh, bangun siap-siaplah. Nak ikut kita kena bangun dah setiap hari tu. Tapi kalau boleh, insya-Allah hari Senin malam Selasa ni kita bangun merasakan Allah, syukur ya Allah, waktu ni lah 16 minit, kata Habib Kazim, Nabi SAW dilahirkan. Syukur kepada Allah Ta'ala, aku dipilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur, tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Allah kata tak boleh, engkau dah jadi Khalilullah. Nabi Ibrahim kata, kalau tak boleh tak apalah, cukuplah nama aku disebut oleh umat yang terakhir. Wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku, nama aku ini lisan sidqin, nama aku disebut oleh umat yang akhir. Maka Allah makbulkan doa Nabi Allah Ibrahim, umat Nabi Muhammad sebut nama Nabi Allah Ibrahim dalam solat kita ni. Nabi Ibrahim minta jadi umat, tuan. Kita pernah minta tak? Nabi Musa AS pernah terbaca dalam suhuf dalam kitab Taurat, umat yang akhir umurnya pendek, tapi buat sikit Tuhan bagi anugerah yang banyak. Sampai jealous Nabi Allah Musa AS, wahai Allah. Lepas Nabi Musa di antara disebut apa? Kalimullah, yang dapat bercakap dengan Allah. Siapa lagi? Nabi Adam AS dapat bercakap dengan Allah, dan juga Nabi Muhammad kita SAW di antara Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Sebahagian Rasul-Rasul ada yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Di antaranya Nabi Musa minta, ya Allah, siapa mereka ni ya Allah? Umur yang pendek tapi buat amalan yang sedikit, pahala mereka diberikan ganjaran yang sangat tinggi. Maka Allah sebut tilka ummatun Muhammadiyah, itulah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka dalam bab fadail pula, cerita kelebihan Nabi SAW berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain begitu banyak. Maka para ulama buat simpulan apa dia, tuan-tuan? Nabi SAW ini yu'tin nawal qabla su'al. Nabi diberikan sesuatu anugerah sebelum Nabi minta lagi. Nabi Musa AS minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkan dadaku. Tapi Nabi kita tak perlu minta, alam nashrah laka sadrak. Allah sebut, bukankah wahai Muhammad, kami sudah lapangkan dada kamu. Subhanallah. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa AS, ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas itu. Wahai Musa, tanggalkan kasut kamu, engkau di lembah yang suci. Tapi Nabi kita SAW bawa kasut, capal Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, lebih lagi daripada malaikat Jibril AS. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi kita kata apa, tuan-tuan? Sebelum subuh ni, Nabi lahir sebelum subuh, segala kegelapan, segala kesulitan akan dapat diselesaikan apabila kita bangun bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sebelum subuh ni mahal, tuan. Sebelum subuh ni siapa yang dapat bangun, Masya Allah, Tuhan pilih dia. Mahal waktu ni. Waktu sahar biyatim, suara tak sedap. Lagi tak jadi kot lain pula. Waktu sahar itu waktu yang sangat terbaik.
Siapa? Bagi mereka yang nak mengadu kepada Allah Ta'ala. Waktu itulah ada hutang, ada tak selesa, gelisah dan sebagainya, mengadu dekat Tuhan waktu itu, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, ini ada isyarat-isyarat yang di sebaliknya. Kalau kita lihat lagi, Nabi SAW lahir pada hari Isnin, bukan pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat hari yang mulia. Nabi tak perlu tumpang sesuatu yang mulia untuk menjadi mulia. Hari Isnin hari yang biasa, kan? Maka bila Nabi SAW lahir pada hari Isnin menjadi hari yang luar biasa. Kerana itu bila mana ditanya kepada baginda Nabi SAW, kenapa berpuasa pada hari Isnin? Maka Nabi SAW, "Dzalika yaumu wulidtu fihi." Itu hari yang aku dilahirkan oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut. Nabi kaitkan hari Nabi dengan puasa Nabi dengan kelahiran Nabi SAW. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Abuya, kan, mengatakan bahawasanya, bukan Abuya Asy'ari tu, Profesor Dr. Muhammad Said Alawi Al-Maliki, kan, juga dipanggil Abuya lah. Beliau disebut apa dalam kitabnya Al-Alam bi Fatawa Aimatul Islam haula maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bahawasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut, orang pertama yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ni kalau bab Nabi ni insya-Allah jangan nak fikir insya-Allah. Kalau bawa majlis selawat, orang ajak selawat Allahumma suara pun jangan kira, sahut selawat. Kalau orang kata siapa-siapa yang nak infak untuk majlis maulid, tuan-tuan jangan duk tinggal peluang. Tak apa, bagi orang ni dulu. Aku belakang sikit tak apa. Untuk Nabi ni biar kita gembira, tuan-tuan. Ada orang gembira dengan Nabi dengan cara dia berpuasa. Ada orang gembira dengan Nabi dengan dia selawat all out punya. Tak kira lah, habis surah habislah, tapi pasal Nabi punya pasal. Tu cara dia gembira, pasal dia ada tenaga. Ada orang suara tak apa nak sedap macam saya. Dia tak boleh nak buat yang lain, maka dia kata ada apa-apa boleh bantu kami bantu untuk menggembirakan Nabi, untuk nak perkenalkan umat tentang Nabi SAW. Bawalah jamuan apa-apa untuk Nabi SAW. Maka jangan berkira, tuan-tuan. Jangan berkira, insya-Allah. Jangan berkira dengan Nabi kita SAW ni. Kalau balik di rumah ni, tuan-tuan pasang ke qasidah ke, pasang maulid ke, baca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tak reti nak buat maulid sendiri, buka maulid YouTube banyak, buka sendiri, hidupkan maulid di rumah kita, insya-Allah, tuan. Nabi kata apa? Itu semua sebagai tanda kita gembira dengan Nabi SAW. Man fariha bina farihna bih. Kata Nabi SAW, siapa yang gembira dengan kami, maka kami juga akan gembira dengan dia. Ni Allah yang suruh, tuan-tuan. Allah yang suruh kita bergembira. Kan? Qul bi fadlillah hi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim, wa bi rahmatihi, dan juga rahmatnya, iaitu Nabi SAW. Seperti mana kata Sayyidina Ibn Abbas, Allah suruh apa ni? Bergembira, falyafrahu. Maka cara kita bergembira, tuan-tuan, ikut orang. Ikut orang macam mana dia digembira, dengan cara dia berpuasa, gembira dengan dia infak, gembira dengan selawat dia banyak-banyak sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksud apa ni? Kalau setiap minggu ni kita kena gembira dengan Nabi SAW. Bahkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai mengatakan, kalau sekiranya kita buat maulid setiap hari, tanda gembira dekat Nabi, lakana wajibah. Itu dah jadi wajib dah untuk kita. Takkan tak gembira dengan Nabi SAW. Sebab tu zaman ni zaman nak masuk pelik, tuan. Apa ni? Sonok-sonok dengan Nabi ni siapa? Ni ghulu ni. Ni lebih-lebih. Ini bukan ghulu. Ini bukan lebih-lebih, ini ulu ni panggil. Ini meninggikan darjat Nabi kita SAW, meninggikan Nabi. Kita yang dapat untung, Nabi sentiasa untung, tuan. Maka biar ada peluang kita bergembira dengan Nabi SAW. InsyaAllah, tuan, kita azan. Azan insyaAllah Isnin malam Selasa ni kita boleh gerak anak-anak kita ni. Gerak yang suami, gerak isteri gerak suami. Anak suami ibu ayah ni gerak anak-anak bangun. Inilah waktu Nabi kita SAW lahir ni. Ingat balik, zikra dipanggil, teringat balik. Biar kita rasa gembira. Kalau kita lihat pula di tempat Nabi SAW lahir ni mana? Nabi lahir di Mekah. Di mana di Mekah tersebut? Di Lembah Abi Talib. Lembah Abi Talib tu di mana pula? Yang sekarang ni kerajaan Arab Saudi buat apa ni? Buat perpustakaan Mekah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia ada perpustakaan Mekah tu, sebelah tu dia ada telaga air Zamzam. Tempat orang ambil air Zamzam tadi tu. Kalau tuan-tuan nak kenal dia macam mana, dalam perpustakaan tu yang mana pula?
Tuan-tuan tengok tak mana polis duduk kawal banyak. InsyaAllah. Bahkan guru kami mengatakan bahawasanya kalau tuan-tuan dapat masuk ke dalam maktabah tersebut, di sana ada bilik pengetua dia, mudir yang jaga perpustakaan tersebut, dan di situlah tempat lahirnya Nabi kita SAW. Maksudnya dia, kalau dengan telaga Zam-Zam itu belah kanan sikit, alhamdulillah mereka belum robohkan lagi. Itu tempat lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi lahir, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, apa peristiwa-peristiwa yang berlaku kejap lagi tersebut. Sebelum tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, ketika mana waktu subuh ni tuan-tuan, datang 4 orang wanita. Itu kita catat kan. Datang 4 orang wanita yang bantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi lahir. Siapa 4 wanita tersebut tuan-tuan? 4 wanita yang pertama Asy-Syifa. Asy-Syifa ni bidan yang hebat di bumi Mekah. Asy-Syifa ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya, rumahnya dikatakan di Ma'lah. Tuan-tuan pergi Ma'lah. Ma'lah tu perkuburan makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Tempatnya tinggi sikit. Tuan bayangkan lahir bila, waktu bila? Sebelum subuh. Jadi kalau orang sebelum nak bersalin dia akan rasa sakit kan? Rasa sakit. Kata Tuan Guru Haji Saleh rahimahullahu taala, Nabi, ibunda Nabi ni mula berasa ni dalam mula berasa nak melahirkan Nabi ni sekitar dalam jam 2-3 pagi. Maka bayangkan tuan-tuan, ibunda Nabi ni suruh siapa ni? Suruh cari juga Asy-Syifa. Asy-Syifa ni bidan yang terkenal, bidan yang pakar, tak mahu orang lain. Tengah-tengah malam ni, kawasan rumahnya berbukit, turun ke bawah, datang ke rumah Sayyidatina Aminah, ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah malam berkorban tuan-tuan, nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa ini merupakan ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ibu yang bantu Nabi, Allah Taala juga bagi kepada habuan kepada anak-anak mereka. Sayyidina Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat yang terkaya, sahabat yang termasuk 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang kedua yang bantu Nabi SAW tuan-tuan ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman tuan-tuan siapa? Ibu kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid ni tuan-tuan? Usamah bin Zaid Nabi SAW lantik sebagai ketua panglima perang. Dalam riwayat umurnya kurang daripada 17 tahun. Pimpin sahabat-sahabat yang hebat. Sayyidina Abu Bakar ada sekali di bawah tu, Sayyidina Umar ada sekali. Sahabat-sahabat yang semua di bawah kepimpinan Sayyidina Usamah bin Zaid. Jadi orang yang sangat hebat. Kemudian yang ketiga siapa tuan-tuan? Perempuan yang ketiga yang bantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lahir, namanya Fatimah. Fatimah ini ibu kepada Sayyidina Uthman bin Abi Al-As. Ketika mana baginda Nabi SAW lahir, beliau lihat seakan-akan bintang-bintang turun di langit, cerah ketika tersebut. Seakan-akan aku boleh capai bintang, cerah sangat. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ibu bantu Nabi lahir, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidina Uthman bin Abi Al-As, termasuk sahabat yang dikurniakan banyak ilmu. Dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya siapa? Thuwaibah. Suwaibah ni kita sedia maklum bahawasanya hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adat orang Arab, kalau sesiapa yang lahir, mereka tak akan beritahu orang yang lain dulu. Mereka akan beritahu kepada orang yang terdekat. Maka siapa yang terdekat dengan Nabi waktu tu? Pakcik Nabi. Maka Abdul Muttalib, datuk Nabi, bawa kepada cari siapa lagi ni kita nak bawa ni. Apa tu? Abdul Muttalib kata, siapa lagi nak bawa ni? Depa kata tu Abu Lahab, pakcik ni, pakcik Nabi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila sampai pergi ke rumah Abu Lahab tak ada. Yang ada Thuwaibah, hamba dia. Thuwaibah balik beritahu dekat Abu Lahab, dia dah dapat anak saudara baru. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila Abu Lahab balik, Thuwaibah lah yang bagi tahu tentang kelahiran Nabi kita SAW. Thuwaibah kata apa? Thuwaibah dimaklumkan, sekarang kau dibebas, anta hur. Engkau yang asalnya merdeka jadi apa? Asalnya hamba jadi merdeka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tu swing hidupnya. Abu Lahab ni ketika mana besar, hidupnya swing. Jangan swing tuan. Masa Nabi lahir, dia seronok. Tapi bila mana Nabi besar, dia lawan Nabi pula. Pun begitu, Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahawasanya Abu Lahab ini setiap hari Isnin akan ada air susu ataupun air yang keluar daripada jarinya, dia akan hisap sebagai tanda Allah Ta'ala meringankan azab kerana sehari saja
bergembira dengan Nabi SAW. Sebab tu Al-Imam Nasruddin Ad-Dimashqi mengatakan, idza kana hadha kafiru ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalaulah yang kafir ini telah Allah Subhanahu wa taala datangkan celaan kepadanya dengan dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Taala selama-lamanya. Ata annahu fi yaum itsnain daima, pada sepanjang hari Isnin, setiap hari Isnin. Yukhaffaf anhu limasruri bi ahmada, setiap hari Isnin diringankan azabnya kerana bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Fama zannu bil abdil ladzi kana amruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Dan bagaimana pula kamu menganggap orang-orang yang beriman dengan Nabi, orang-orang yang mana beriman kepada Allah Ta'ala sepanjang masa bergembira dengan Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ada cinta dekat Nabi ni takkan diazabkan oleh Allah Ta'ala. Cinta Nabi ni takkan azab. Kalau hari Isnin, Abu Lahab yang kafir itu pun Allah ringankan azab dia. Orang beriman kita ni yang ada cinta dekat Nabi, kata para ulama, tidak akan diazabnya. Betul, guru kami selalu peringat, jangan kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang bila orang selawat kita duduk dia. Dia pun ni duduk selawat banyak-banyak. Nampak? Dia jadi pelik pula. Jangan berjadi macam tu. Walaupun ni tengok dulu masa saya di Mesir tu, ikut satu syekh tu, Syekh Saleh Ja'fari, anak dia Syekh Abdul Ghani. Dia minta orang Malaysia tuan-tuan, bila kami ikut orang Arab qasidah, dia pula minta supaya orang Melayu qasidah di Masjid Arab. Bila orang Melayu qasidah ni tuan-tuan, kita pun kawan saya tarik apa? Telah terbit bulan purnama. Mula-mula dia perlu tengok kita. Aku apa tak faham. Lepas tu duduk nyanyi, telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari bumi. Tuan-tuan tengok orang Arab pula bangkit-bangkit. Saya tengok orang Arab kalau sonok macam dia pusing ni. Padahal bukan faham pun. Tu apa saya ingat tuan-tuan? Hamku bolana. Tu dia maksud ya Rasulullah. Hamku bolana, apa maksud hamku bolana? Bukan bahasa kita. Tapi tuan-tuan, nak bagi kita kata apa? Dia connect tuan-tuan. Hati tu dia connect apabila bincang bab Nabi ni, walaupun apa jua bahasa, dia connect hati sebut, dia masuk. Macam kita lah. Satu dunia pakai kata perkataan yang sama. Orang bola gol, semua satu dunia kata gol sama. Macam tu juga hati-hati orang yang cinta ni, bila sebut berkaitan dengan Nabi SAW, dia connect. Dia mula seronok walaupun tak faham. Dia angguk, dia mula kepala mula angguk. Pasal apa? Hati tu connect dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang panggil apa? Habib Syekh tarik lagu ni masa Habib Omar datang di Indonesia, tarik apa tu? Padang bulan. Padang bulan gong gong gong. Kita pun tak erti. Tapi nampak dia jadi automatik kan mana? Kaki tu terentak sendiri. Badan jadi lenggok sendiri. Pasal apa? Bincang bab Nabi. Sebab tu kata para ulama, orang-orang yang cinta ni dia bukan berjalan, dia terbang. Dia bawa terbang kerana mahalnya cinta ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat lagi ni saya cuba ringkaskan kitab yang tebal ni, saya cuba ringkaskan. Kalau kita lihat selepas mana Nabi SAW lahir, Nabi diberikan namanya siapa? Muhammad. Ada riwayat mengatakan ibunda Nabi bermimpi ataupun diberikan isyarat untuk letakkan nama Muhammad. Lalu beritahu kepada Al-Muttalib supaya i'lankan nama tersebut. Maka Abdul Muttalib namakan sebagai Muhammad, i'lankan nama Muhammad. Orang tanya, wahai Abdul Muttalib, kenapa letak nama Muhammad? Sebelum ni tak pernah orang letak nama Muhammad ni, tak pernah ada. Tiba-tiba yang kamu letak Muhammad ni kenapa? Kata Abdul Muttalib, aku mengharapkan budak ini akan dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Itu kan Nabi kita SAW sungguh tuan-tuan. Nabi SAW disungguh dipuji oleh penduduk bumi dan juga penduduk langit. Di sini kata para ulama, Nabi kita kata apa? Nama ini kena bagi nama yang terbaik. Ini Allah letak nama gabung pelik-pelik. Hak suami contohlah nama Firdaus dengan Marah noh. Hak ni nama digabung, dia ambil depan belakang Fir'aun. Abuh nama anak Fir'aun tu teruk sangatlah. Tanya alim ulama tuan-tuan, bukan tanya Facebook, bukan tanya Google. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Nama ni mainkan peranan. Guru saya Kiai Ahmad Hassan, seorang ulama di Indonesia tu.
Dia kata tuan-tuan, di kampung dia tu ada dua jalan. Satu jalan apa? Syariat Aulia, jalan pada wali-wali Allah, orang kat tu masya-Allah akbar. Baiknya. Satu jalan syariat syaitan. Ya Allah tuan-tuan, memang panggil macam syaitan sungguh. Kalau tempat ni tuan-tuan dia bagi nama, ada kesan dia tuan-tuan. Macam tu juga pada nama tuan-tuan. Nah ni kita datang surah Nur, An-Nur dia panggil. Untuk apa? Nak bagi hati kita ni bercahaya. Ini matlamat kita sembahyang, kata Al-Imam Allah alaihi haddad. Matlamat kita beribadah nak bagi kesan di hati. Tapi lagi rajin buat ibadah, lagi kata kepada orang tu tak kena pada kesan dia. Setiap tempat ni tuan-tuan dia ada apa kesan dia, insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita tuan-tuan jemaah daripada surah An-Nur, walaupun yang datang sekejap, walaupun yang duduk lama, yang menguruskan, insya-Allah mudah-mudahan hati kita ni tuan-tuan bercahaya. Sebab apa? Likul ismin nasib. Setiap orang tu ada nasibnya masing-masing. Maka sungguh tuan-tuan, Nabi kita SAW dipuji. Sebab tu nama ni memberikan karakter kepada seseorang. Seorang sahabat namanya Hazin. Namanya Hazin. Apa maksud Hazin? Sedih. Nabi tukar nama dia. Jadi apa maksud dia? Masrur ke apa? Yang gembira maksudnya. Jadi nama tu memainkan peranan yang penting. Jadi tuan-tuan tolong jangan duk gabung-gabung. Kadang-kadang kita duk buka internet, buka, tak kena pun dengan bahasa Arab ni. Ambil mana tak tahu makna tadi tu. Dia gabung ikut suka dia, dia letak makna pun ikut suka dia. Jangan macam tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ketika mana Nabi SAW lahir, cahaya dari Nabi SAW lahir memancar sampai ke ufuk. Daripada Mekah sampai ke kota Syam. Syam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh perjalanan dia. Kalau naik unta 2 bulan perjalanan. Kalau nak ikut kilometer tuan-tuan cuba search tengok. Mekah ke Busrah. Berapa kilometer? Itu saya pernah tengok 1562 kilometer. Jauh lah tu. Kita daripada Lebuh Raya Utara Selatan ni berapa tuan? Calon ke Johor Bahru berapa? Kalau duduk balik Kedah, saya duduk balik Kedah ni 400 km ke Selangor je lah. Ni ke sampai Calon sampai ke Johor Bahru ni dekat 600 km. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan cuba bayangkan daripada Calon sampai ke Johor Bahru, cahaya penuh mancar satu Malaysia. Orang kata apa? Uish, Malaysia ni ada apa ni? Benda yang sangat ajaib ni. Ni bayangkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1562 km. Yang saya boleh tengoklah Google sebenarnya. Sebab ada Google berapa? 1604. Lebih kurang 1500 tadi tu. Mungkin dia tambah sikit jarak. Yang tadi saya sebut 1500, 1562. Ni 1600 lebih kurang lah. 2 kali ganda Malaysia pergi balik tuan-tuan. Lebuh Raya Utara Selatan pergi balik. Ketika itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya tersebut mancar sampai ke sana. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat bahawasanya Busra itu Syam merupakan negara pertama yang dibuka, dipanggil apa? Fathu. Islam ni tak panggil tawan, kita tak panggil tawan negara. Iaitu pada zaman pembukaan Sayyidina Umar, negara pertama yang dibuka ialah di Syam, Busra, Syam. Maksudnya Islam pertama kali sampai di Busra. Itu isyarat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi bagaimana 14 tiang utama di Istana Rom runtuh. Tiang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketebalannya saja sebagai mengatakan 5 hasta. Ini berapa? 1 hasta. Tebalnya saja disebut. Bagi Rom ni orang anggap bahawasanya tidak akan pernah runtuh kerajaan mereka. Binaan mereka ni tak akan pernah retak. Kerana begitu kukuhnya. Maka ketika mana Nabi SAW lahir, apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang mereka banggakan tersebut, istana tersebut retak, dan juga ada 14 tiang utama yang runtuh. Kenapa tuan? Ini maksudnya dia, ini maksudnya sebanyak 14 pemerintahan raja-raja Rom akan berakhir. Rom tidak ada sekarang. Orang kata Rom tu Amerika, bukan. Itu bukan Amerika, itu bukan daripada Rom, itu daripada Parsi. Baik. Kalau kita lihat juga api Majusi selama 1000 tahun tidak pernah terpadam. Ada seorang datuk tu, dia pergi di Iran ni tuan-tuan. Dia minta nak masuk kena bayar beribu-ribu ringgit. Isteri dia kata, "Apa nak masuk apa tempat orang sembah api ni?" "Masuklah," dia kata. "Boleh serta kat orang." Rupa-rupanya betul juga. Dia pun masuk.
Dia macam buat satu kawasan tu, binaan tadi tu. Dalam tu dia ada apa orang panggil apa? Besi tembaga besar. Orang panggil apa? Tempat bakar periuk tu daripada tembaga. Kan? Di situ diceritakan masuk pelancong ni bawa dia cerita. Dulu di sini tak macam sekarang. Dulu ni ada kayu api cucuh, nyalakan sikit. 24 jam takkan ada shift. 24 jam tu ada orang shift datang setiap hari. Nak terpadam, tak akan padamnya. Orang ni hari lain, bawa kayu api tuan zaman dulu. Itu tempat dia. Tak pernah padam 1000 tahun. Kenapa? Kalau terpadam maksudnya api ni, maksudnya Tuhan mereka pun tak ada lah. Tu dia senang. Nak bagi ada tak ada Tuhan, padam api. Nak bagi ada Tuhan, nyalakan api. Tuan-tuan, apa yang mereka banggakan tersebut 1000 tahun tak pernah terpadam. Sekarang ada lagi lah. Karena Majusi ni duk sembah api. Itu obor-obor semua tu daripada Majusi. Dan juga kalau kita lihat lagi, tasik yang bernama sawah. Bukan sawah padi. Tasik tu namanya sawah. Kan? Tasik sawah ni air yang begitu banyak. Kapal-kapal lalu. Dan menjadi pusat pelancongan, sumber ekonomi yang sangat hebat di Iraq ni. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW lahir, apa yang mereka banggakan? Ya Allah tunjuk isyarat. Kamu bangga dengan apa ni? Kamu bangga dengan api kamu terpadam. Kamu bangga dengan istana kamu yang tak pernah retak, runtuh. Kamu bangga dengan tasik kamu ni yang jana sumber ekonomi. Akhirnya masa Nabi lahir, apa yang berlaku tuan-tuan? Tak ada satu titik air pun. Kering automatik. Ada satu lagi tasik, nama tasik Samawah. Tadi sawah, satu lagi Samawah. Samawah ni pula tak pernah ada air walaupun setitik. Tapi bila Nabi SAW lahir, terkalih pula tuan-tuan. Tasik yang tidak ada air, tiba-tiba air naik melimpah, macam banjir pula. Manakala tasik yang penuh dengan air jadi pusat perdagangan, kapal-kapal datang, kering pula ketika tersebut. Allah Ta'ala nak beritahu, apa yang kamu duk bangga-banggakan tersebut tidak ada maknanya. Kehidupan kita ni tuan-tuan, kalau kita bangga dengan apa pun, bangga dengan rumah kita, bangga dengan harta kita, bangga dengan anak cucu yang ramai, bangga dengan duit-duit yang banyak dalam bank, tapi kalau tak kaitkan dengan hubungan dengan Nabi SAW, tidak ada makna kehidupan kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang ni bila dia ada cinta ni tuan-tuan, dia ada beza nah. Masya-Allah. Masya-Allah.
Yang terakhirnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni insya-Allah sepanjang bulan Rabiul Awal ni kita akan selalu diperdengarkan, selalu diperingatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana dia akan tengok ada perbezaan insya-Allah tuan. Perbezaan apa dia? Perbezaan di antara orang yang mengaku cinta dan orang yang betul-betul cinta Nabi. Satu je kita nak tengok contoh tuan. Orang yang ada cinta ni bila dia mengaku cinta, dia akan tengok pada perbuatan, bukti pada perbuatan dia. Maka perbuatan kita akan tengok diri kita ni betul cinta ke dakwa saja. Kalau betul cinta, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, kita tak tergamak nak buat benda yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Nak masuk masjid, tak tergamak aku nak langkah kaki kiri ni. Nak makan tak tergamak aku nak minum tangan kiri ni. Tak tergamak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Ni kita nak tengok bila tuan-tuan kita dihidangkan dengan cerita-cerita berkenaan dengan Nabi ni tuan-tuan. Adakah kita ni dakwa je? Orang tanya cinta tak? Cinta. Tapi makan seperti je tangan kiri juga. Masuk rumah, masuk masjid, masuk surau kaki kiri juga. Masuk kandas saja kaki kiri. Yang lain masuk kiri kanan. Tempat-tempat masuk pasar kaki kiri. Kita nak tengok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cerita kesan tak pada hati kita ni. Betul tuan-tuan? Di antaranya tanda yang cinta lagi tuan-tuan, dia akan usaha untuk target tambahkan selawat dia. Cuba tuan-tuan tanya semalam dengan hari ni berapa? Semalam aku selawat dekat Nabi berapa? Hari ni berapa? Dia ada beza tuan-tuan. Orang yang mengaku cinta dengan orang yang betul-betul dia rasa cinta dekat Nabi SAW. Dia ada beza tuan-tuan. Jadi kita pakat-pakat tanya, tepuk dada, tanya iman kita insya-Allah. Aku ni masih masuk masjid kaki kiri ke? Makan kaki kiri lagi ke? Masuk rumah tak bagi salam lagi ke? Aku ni kata duk sayang Nabi, Nabi tak pernah marah, tengking suami, tak pernah tengking isteri, tak pernah tengking anak-anak. Tapi aku duk buat lagi. Maka kita hanya dakwa saja. Kita bukan buat pun. Maka tuan-tuan, ini masanya. Masanya untuk kita nak betul lebatkan balik hubungan kita dengan Allah Taala, hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek balik tuan-tuan. Kehidupan kita nak tidur. Ada nak tidur kita baca ada sunnah-sunnah yang Nabi buat sebelum tidur. Tak, ataupun masuk bilik terjun tak kata terus. Doa apa tak baca dah. Jadi insya-Allah kita buktikan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, bila dengar tentang Nabi, baca tentang Nabi, pastikan insya-Allah mudah-mudahan kehidupan kita ni ada perubahan. Perubahan yang banyak berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya terpaksa berhenti awal lah, dan insya-Allah dah masuk. Kejap lagi saya ada daurah pula pukul 9 sampai ke 12.30 malam. Kadang-kadang boleh lajak sedap-sedap sampai pukul 1 pagi. Daurah Syama'il Muhammadiyah pula 9 sampailah ke 12.30 malam insya-Allah. Moga-moga diberikan kekuatan dan juga kefahaman untuk sama-sama kita menyebarkan dan juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qul hadza wa astaghfirullahi lakum, yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada pihak surau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.